Selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Khamis 3 November 2022. Saya Magdalena Depol. 24 calon gabungan rakyat Sabah Barisan Nasional GRS-BN diumumkan bagi kerusi Parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 dalam majlis pengumuman bersama calon GRS-BN di Kota Kinabalu semalam. 13 senarai calon diumumkan pengerusi GRS yang juga Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan 11 calon lagi diumumkan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah yang juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mukhtaruddin. Satu calon lagi untuk kerusi Parlimen Beluran masih dalam perbincangan. Sebelum ini, kerusi itu disandang Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Secara keseluruhannya, calon yang dikemukakan menyaksikan 9 muka baharu. 6 calon mempertahankan kerusi, sementara 5 lagi calon merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri. Calon muka baharu yang disenaraikan Yi Sai Yu bagi Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Armizan Muhammad Ali, Parlimen Papar, Muhammad Hairul Firdaus Akbar Han, Parlimen Batu Sapi, Lau Chi Kiong Elias Thomas Lau, Parlimen Sandakan, Nixon Abdul Habi, Parlimen Semporna, Lo Su Fui, Parlimen Tawau, Siti Aminah Acing, Parlimen Beaufort, Maizatul Akmam Alawi, Parlimen Lahad Datu dan Aslan Fadli Samsul Alang, Parlimen Kalabakan. 6 calon yang kekal mempertahankan kerusi Datuk Bung Mukhtaruddin bagi Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili, Parlimen Kota Marudu, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Parlimen Keningau, Datuk Arthur Joseph Kuro, Parlimen Pensiangan, Muhammad Alamin, Parlimen Kimanis dan Datuk Jonathan Yassin, Parlimen Ranau. Sementara adun yang bertanding, Datuk Yaakob Han, Parlimen Sepanggar, Datuk Syahelmi Yahya, Parlimen Putatan, Datuk Suhaimi Nasir, Parlimen Libaran, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Parlimen Kudat, Datuk Johniston Bangkuai, Parlimen Tuaran. Turut dicalonkan Datuk Seri Panglima Rahman Dahlan, Parlimen Kota Belud, Datuk Jamawi Jaafar, Parlimen Tenom, Datuk Mat Bali Musa, Parlimen Sipitang dan Kenny Chua Tek Ho, Parlimen Penampang. Turut diumumkan calon yang mewakili gabungan itu bagi kerusi DUN N66 Bugaya, Abdul Aziz Muhammad Ibno. Dalam pada itu, semua ahli GRS dan BN diingatkan untuk terus bersatu hati dan memperkasa muafakat bagi memperoleh kejayaan cemerlang pada pilihan raya umum ke-15 19 November ini. Pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata muafakat antara GRS-BN amat penting bukan hanya untuk beroleh kemenangan besar pada pilihan raya berkenaan tetapi juga demi menjamin kestabilan politik di Sabah seterusnya menjadi teras kepada pembentukan kerajaan stabil di peringkat persekutuan. Beliau yang juga Ketua Menteri berkata kesatuan GRS-BN sangat bernilai untuk memastikan suara Sabah sentiasa kuat didengar sekaligus dirasai di peringkat nasional selain membolehkan hak serta kepentingan negeri terus dipelihara dan diperjuangkan. Sementara itu, pengerusi BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mukhtaruddin dalam ucapannya turut menasihatkan mereka yang tidak dipilih sebagai calon supaya tidak merajuk atau sedih terlalu lama. Sebaliknya, perlu terus bangkit menyokong serta membantu kemenangan calon GRS-BN. Beliau yang turut mempertahan kerusi Parlimen Kinabatangan pada pilihan raya kali ini juga senada dengan Datuk Haji Ji supaya GRS-BN sepakat memperkukuh kerjasama gabungan kedua-dua parti demi kestabilan politik Sabah sekaligus menyumbang kepada kerajaan stabil di peringkat nasional. Beralih ke perkembangan banjir. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas dilaporkan berkurangan daripada 1,001 orang kepada 528 orang berikutan penutupan 4 pusat pemindahan sementara PPS, masing-masing 2 PPS di Keningau dan Sepitang. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS ditutup ialah PPS Dewan Mini Mesapol dan Dewan SJKC Chunghua Mesapol Sipitang serta Dewan Gereja Kampung Sendangang dan SK Pekan Keningau 2. Kesemua penduduk terjejas ditempatkan di 7 PPS di Kunak, Beaufort dan Tenom. Seramai 443 penduduk daripada 139 keluarga ditempatkan di 5 PPS di Tenom, 57 penduduk di Dewan DSP Dun Banir dan 28 penduduk di Dewan Kampung Airport Batu 10 Kunak.
Sementara itu, 15 ketua isi rumah KIR di Pusat Pemindahan Sementara PPS Kampung Sinagang Laut Keningau memohon bantuan kewangan pihak berwajib bagi meringankan musibah banjir yang menimpa mereka. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Senagang, Laura John, yang mewakili kesemua KIR di PPS ini dari 3 buah kampung iaitu Senagang Laut, Ulu Senagang dan Keritan Ulu, masing-masing tidak sempat menyelamatkan apa-apa termasuk pakaian disebabkan air banjir secara tiba-tiba mendadak naik. Kalau boleh dari pihak-pihak berkenaan, kebajikan atau dari mana-mana pihak yang sudi membantu mangsa-mangsa banjir ini dalam segi kewangan lah, sebab kebanyakan more than 90% barang-barang dapur dorang, baju apa semua ada yang tinggal sehelai sepinggang. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di PPS berkenaan. Pada masa sama, beliau juga merakamkan penghargaan kepada pihak kepimpinan kerajaan negeri, pasukan penyelamat serta badan bukan kerajaan yang telah membantu menyalurkan pelbagai bantuan makanan dan sebagainya kepada penduduk terjejas banjir di PPS ini. Sementara itu di Tenom, air banjir semakin surut. Bagaimanapun, penduduk di PPS Kampung Kanar masih belum lagi dibenarkan pulang. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Sabah berjaya mencapai kutipan hasil melebihi sasaran unjuran sebenar iaitu sebanyak 1.79 bilion ringgit setakat 1 November 2022. Ia melebihi 15% daripada sasaran unjuran hasil bagi tahun ini iaitu 1.64 bilion ringgit. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Abdul Halim Ramli berkata jumlah kutipan hasil tersebut didorong oleh sektor komoditi dengan levi keuntungan luar biasa bagi buah kelapa sawit iaitu 493 juta ringgit sebagai penyumbang utama. Ia kemudian diikuti hasil duty ekspor petroleum mentah 375 juta ringgit dan 222.39 juta ringgit hasil minyak kelapa sawit mentah. Kita akan meneruskan seperti mana yang kita buat sekarang. Kita menganggap bahawa kemudahan yang dimohon oleh pelanggan-pelanggan kita akan percepatkan. Jadi saya minta kerja kuat ni diteruskan, duduklah dengan harmoni. Jelas beliau, Kementerian Kewangan telah menetapkan unjuran hasil terbaharu negara iaitu sebanyak 48.5 bilion ringgit dan ini menunjukkan baki sasaran yang perlu dikutip ialah sejumlah 4.96 bilion ringgit. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Wisma Kastam Melak Datu yang disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Abdul Halim menyerahkan replika kunci van penguatkuasaan kepada Ketua Kastam Melak Datu Saidin Jalaluddin. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM mengambil langkah segera meluluskan pembinaan jeti sementara di Kampung Lobong Pulau Gaya dengan peruntukan di bawah RM100,000. Pengarah LKIM Negeri Sabah Muhammad Jamil Abdullah berkata pihaknya kini sedang meneliti beberapa cadangan reka bentuk jeti bersesuaian dan lebih tahan. Sekarang ini pihak LKM Sabah kita tengah menyediakan kos-kos yang terlibat bentuk jeti, dan insyaAllah dalam minggu ini ianya akan selesai dan peruntukan pun mungkin akan dapat diperoleh dengan secepatnya mungkin lah. Dan dari segi kos mungkin di bawah RM100,000 lah. Rasa sedih juga lah atas tragedi yang baru-baru ni hingga melibatkan bilang orang tidak juga kemalangan jiwa tapi melibatkan harta benda ada orang apa semua. Ada pun luka-luka kecil lah tapi itu satu musibah lah. Musibah mungkin itu ada hikmah dia di sebalik kejadian. So sekarang macam pihak Lembaga Perikanan Malaysia daripada pihak pertanian MAPI turut membantulah sekarang untuk membaik pulih jambatan ni. Gembira pasal dia ada peruntukan baru lagi begitu. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kepada kerajaan daripada LKM. Selama ini baru diorang bantu kepada nelayan lebih 10 tahun sudah kalau saya tidak silap lah.
Baru-baru ini, jeti berkenaan runtuh ketika lawatan kerja dan penyampaian bakul makanan kepada nelayan yang turut disertai Ketua Setiausaha Mafi, Datuk Haslina Abdul Hamid. Sebelum ini, jeti tersebut dibina di bawah peruntukan Parlimen Putatan dan digunakan oleh penduduk Kampung Lobong yang dianggarkan lebih 350 orang. Prestasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN IPD Penampang meningkat apabila mencatatkan sebanyak 465 tangkapan atau 42.6% bagi tempoh Januari hingga Oktober tahun ini. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata berdasarkan statistik jumlah keseluruhan tangkapan berjaya dibuat dalam tempoh tersebut ialah 811 tangkapan dengan jumlah terbanyak ialah kes saringan air kencing diikuti kes permintaan 239 dan kes bekalan 51 tangkapan. Selain itu, bilangan tangkapan bagi kes berkaitan dadah juga meningkat bagi tempoh yang sama. Untuk syabu 4,156.21 gram, ganja 9,632.48 gram, ketamin 76.28 gram dan serbuk ekstasi 177.74 gram. Jumlah anggaran nilai dada yang dirampas lebih kurang 220,642. Beliau berkata demikian dalam sidang media di IPD Penampang. Sementara itu, mengenai persiapan untuk pilihan raya umum ke-15, DSP Muhammad Haris berkata setiap pegawai dan anggota IPD Penampang telah bersiap sedia. Jelasnya, IPD Penampang diberi tugasan menjaga dua parlimen, iaitu Parlimen Penampang dan Putatan, mencakupi 241 saluran mengundi. Perkembangan semasa COVID-19, jumlah jangkitan baru melepasi paras angka 200 semalam dengan 248 kes, peningkatan 49 kes berbanding sebelumnya. Peningkatan mendadak itu dihasilkan daripada kadar penularan yang tinggi iaitu 11.71 berbanding 9.23% sebelum ini. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Manjun, Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi dengan 92 kes daripada 9 daerah lain yang merekodkan kes 2 angka. Sementara 6 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu, 242 kes dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 5. 1 kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Sekian berita pagi Sabah, salam hormat.